Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para hakim yang adil, lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pohon bidara, pohon cemara, mari ditebang bersama-sama. Awal bismillah, membuka bicara, salam perkenalan buat semua. Berat rasanya menanggung derita, hibah hati meratap pilu. Pengembara yang lapar, tajuk cerita, kisah teladan zaman dahulu. Kawan-kawan, begini kisahnya. Kendi, Buyung dan Awang, tiga sahabat yang sangat baik. Pada suatu hari, mereka keluar mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan membeli bekal untuk dibuat bekal dalam perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan yang sangat tebal. Di kawasan itu, mereka tidak bertemu dusun atau kampung. Mereka berada di sebatang pokok ara yang rindang. Bekalan makanan pula telah habis. Ketiga-tiga sahabat ini berasa sangat lapar. Hai, kalau ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang. Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia mengurut-urut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan ke perdu pokok ara. Kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun sanggup aku habiskan, kata Buyung pula. Janganlah kamu berdua bercakap besar dan tamak pula. Aku pun lapar juga. Bagi aku, nasi sepinggan sudah cukup. Awang bersuara. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata Awang. Kawan-kawan, tak baik kita mengejek kawan-kawan kita. Dengan nasi sepinggan, mana boleh kenyang. Perut kita ni tersangatlah lapar. Ejek Kendi. Betul, kata Buyung sambil mengangguk tanda bersetuju dengan pendapat Kendi. Perbualan mereka didengar oleh pokok ara. Pokok itu bersipati dengan keluhan ketiga-tiga sahabat itu, lalu menggugurkan 3 helai daun. Buh! Kendi, Buyung dan Awang terdengar bunyi benda terjatuh. Mereka mencari di celah-celah semak, masing-masing pergi ke arah yang berlainan. Jeng, jeng, jeng. Bunyi apa itu kawan-kawan? Tiba-tiba, ada nasi sekawah. Kendi menjerit sambil melihat nasi yang masih beruap. Tanpa berfikir panjang, lalu dia menyuap nasi dengan lahapnya. Ayam panggang 10 ekor? Wah, sedapnya. Buyung menjerit dari arah timur, serta mata air liur meleleh. Seleranya terbuka. Dengan pantas, dia mengambil ayam paling besar, lalu makan dengan gelojoh. Melihatkan Kendi dan Buyung mendapat makanan, Awang semakin matas meredah semak. Ketika Awang mengelak daun ara itu, tiba-tiba Awang ternampak nasi pinggan yang sedang berlauk. Awang gembira dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dia pun menyuap nasi dengan tenang. Dia tidak mahu memikirkan hal-hal kawannya. Peningnya kepala, adoi, fikir mereka macam benda. Selepas makan, Awang rasa segar. Dia beriasa batang pokok ara itu sambil melihat Kendi dan Buyung sedang meratah makanannya. Kendi sendawa. Nasi yang kawah itu masih banyak. Dia tidak mampu menghabiskannya. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Kata nasi dari dalam kawah. Perut aku sudah kenyang, kata Kendi. Bukankah kamu telah berjanji akan menghabiskan kami sekawah? Kata nasi itu lagi. Tapi perut aku sudah kenyang, jawab Kendi lagi. Tiba-tiba nasi di dalam kawah itu mengejar Kendi. Kawah itu menyekup kepala Kendi. Nasi-nasi itu menggigit tubuh Kendi. Kendi menjerit meminta tolong. Tolong! Tolong! Kawan-kawan, begitulah nasib Kendi. Bagaimana dengan Buyung agaknya? Buyung juga kekenyangan. Dia cuma menghabiskan seekor ayam sahaja. 9 ekor ayam lagi terbiar di dalam pemanggang itu. Akibat terlalu banyak makan, tekaknya berasa loya. Lalu dia membuang ayam-ayam panggang itu ke dalam semak. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Kata ayam-ayam panggang itu. Perut aku sudah kenyang.
Dah makan seekor ayam pun perut aku sudah muak, kata Buyung lagi. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan lalu mengejar Buyung. Ayam-ayam jantan itu mematuk tubuh Buyung. Buyung meminta tolong. Tolong! Tolong! Buyung juga tidak dapat diselamatkan. Kesian kan kawan-kawan? Awang berbagai memimpi melihat gelagat rakan-rakannya. Kini terpekik dan terlolong. Buyung pula berguling di atas tanah. Awang tidak dapat buat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya kini Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Dia meneruskan perjalanannya. Selamat tinggal sayang, ku ucapkan kepadamu. Ish. Dan kenapa pula Hakim Rusli yang muncul ni? Sebelum berangkat, Awang mengambil pinggan yang telah bersih. Sebutir nasi pun tidak berbaki di dalam pinggan itu. Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya jangan bersiap tamak dan sombong. Makan biarlah berpada-pada dan jangan membazir, kata-kata Awang itu lalu meninggalkan tempat itu. Kawan-kawan yang budiman, demikianlah berakhirnya cerita saya. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada cerita ini ialah janganlah kita bersikap sombong dan tamak, kerana orang yang tamak selalu rugi. Berfikirlah dahulu sebelum berkata-kata. Pergi ke hulu mencari rotan. Rotan dijual di kedai nyonya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.